Saya selalu pesan pada kawan-kawan saya waktu saya melawat mereka di Madinah. Perjuangan dakwah Islamnya, perjuangan segi kepimpinan bermula daripada Madinah. Itu daulah Islamiyah yang pertama. Jadi mudah-mudahan kita umat Islam, student-student dari Madinah yang saya selalu nasihat, jangan hanya belajar di situ kemudian tidak ada niat nak berdakwah. Mesti ada persiapan untuk pulang ke tanah air masing-masing dan membawa mesej Islam sebagai rahmatul lil alamin. Kita wajib teruskan perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah harapan saya kepada sesiapa yang masih duduk di Madinah sebagai student, supaya mereka bersiap sedia untuk bawa Islam keluar. Ya, tidak hanya duduk saja di Madinah, kerana Rasulullah SAW dan banyak sahabat, kalau kita lihat, banyak yang mati di luar Madinah kerana dakwah Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kejayaan pada kita semua, ya, supaya penghijraan ini secara fizikal, mental dan spiritual itu boleh membawa kejayaan kepada kita semua di dunia sampai di akhirat. Begitulah peringatan saya kepada saudara-saudari, bila nak ke Madinah, cuba baca sedikit sejarah Madinah. Bagaimana Islam ataupun Darul Islam mula-mula sabitkan, ya, dimulakan oleh Nabi Muhammad SAW sewaktu di Madinah. Bagaimana kalau kita sampai di Jeddah, kita dah lalu miqat dalam keadaan ihram, dah sampai ke Mekah, kita rehat dulu, ya. Esok hari baru kita nak tawaf, sa'i dan sebagainya. Itu boleh. Kalau kita rasa penat, ya, kita tidak mau beribadat dalam keadaan tidak bersedia. Kerana tawaf, sa'i memerlukan masa dan tenaga. Kalau terlalu penat, akhirnya kita tak boleh fokus. Nanti kualiti tawaf dan sa'i itu akan jatuh. Memang saya sendiri kalau selalu datang dari luar, kalau penat saya akan pesan para jemaah rehat dulu. Kerana kita tidak mau paksakan diri, kita sudah tak tidur, tak rehat. Mungkin sebelum berangkat, sampai berangkat, mungkin lebih daripada 10 jam kita tak tidur betul. Kalau badan yang penat ni kita takut, suasana cuaca yang berubah, kalau jatuh sakit. Maka sebab itu saya akan cek apakah jemaah semua sudah bersedia. Kalau tidak, rehat supaya dapat tenaga balik. Baru kita buat persiapan untuk pergi tawaf dan sa'i. Kita tak perlu membebankan diri. Walaupun kita tahu bukan kita sengaja nak delay, kerana masalah kesihatan. Kita tak mau menyusahkan diri dan menyusahkan orang lain. Kalau kita dah sakit, jatuh sakit, kita yang susah dah menyusahkan yang lain. Ya, sebab itu dalam agama kita, kalau kita terlalu penat, tak boleh berdiri. Nabi suruh kita sembahyang dalam keadaan duduk. Jadi ini contoh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak pernah bebankan kita. Tapi semua ini boleh dirunding, ya, kita boleh bincang. Kalau kita lihat jemaah semua ready, alhamdulillah. Ya, tapi saya yakin bahawa kalau kita semua, ya, dapat mempersiapkan diri kita dengan lebih baik supaya kita punya tawaf lebih berkualiti. Dan biasa saya lihat ramai orang kalau sa'i dia lagi berat daripada tawaf. Kerana sa'i lagi jauh. Kadang-kadang kita rasa macam kita sedang macam zombie, penat sangat. Tapi kena buat juga. Akhirnya hilangnya kualitinya. Itu lihat pada keadaan. Tapi benda yang baik Allah bagi tahu fastabiqul khairat. Benda baik segerakan kalau boleh. Itu saja agama kita mengajar kita. Benda baik kalau kita semua bersedia, disegerakan. Kalau tidak, kita boleh rehat untuk maslahah, ya, ibadat umrah dan haji kita, supaya dia dilakukan dalam keadaan lebih khusyuk, lebih bermakna. Begitulah peringatan kita kepada semua jemaah. Jangan susah hati. Yang semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Ya, Rabbi yassir wa la tu'assir. Pengajaran yang kita dapat perolehi bila kita tinggalkan Mekah ialah bagaimana susahnya orang Islam di Mekah ketika itu. Dibandingkan dengan kehidupan kita, kita hanya rasa segala kesenangan dan segala nikmat Allah. Jadi kita perlu bersiap sedia. Kalau Nabi sendiri menghadapi ujian yang begitu berat, siapakah kita kalau kita tidak bersedia? Jadi kita selalu akan reflect balik, revisit balik. Apakah pengajaran yang dapat kita perolehi bila kita meninggalkan Mekah? Bukan lagi kita perjuangan, tapi kita buat persiapan untuk menghadapi perjuangan yang lebih hebat. Jadi ingat, kalau kita balik pada sejarah, kerana dalam Quran sebut, sejarah itu banyak pengajaran. Lil ulil albab, bagi mereka yang berfikir. Allah jadikan sejarah itu bukan untuk sejarah semata, tapi suatu pengajaran bagi orang yang beriman.
Jadi selalu bila kita tinggalkan Mekah, memang kita rasa sedih kerana kelebihan yang Allah telah beri pada Mekah, sehingga solat satu kali bersama imam di Masjid Haram, satu waktu, pahala 100,000. Tidak ada satu tempat di bumi Allah yang lebih diberkati oleh Allah daripada kota Mekah, khususnya di Masjidil Haram. Tapi walaupun begitu besar pahalanya, ada ketika Rasulullah akan tinggalkan Mekah. Contoh waktu haji, dia akan tinggalkan Mekah untuk ke Mina. Mina, kemudian Arafah, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Jadi apakah Rasulullah SAW akan rasa rugi kerana dia tinggalkan Mekah? Tidak. Setiap kali apa yang dilakukan oleh Nabi telah ditentukan oleh Allah bahawa keberkatan, kerahmatan akan mengikut di mana Nabi pergi. So apa yang kita belajar daripada pengalaman kita, kita mesti bersedia untuk hijrah. Kalau Nabi terpaksa hijrah, apa lagi kita? Walaupun kita rindu Mekah, tapi ada ketika kita kena tinggalkan Mekah demi perjuangan. Jadi setiap kali bila saya tinggalkan Mekah, memang kita rasa rugi kerana pahala 100,000 sudah tidak dapat. Tapi rupa-rupanya Allah sediakan pahala yang lain pula, pahala berdakwah. Sehingga Rasulullah bersabda, "Wallahi an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min humri ni'am, atau khairun min dunya ma fiha." Demi Allah, kalau perjuangan kita, hijrah kita untuk berdakwah dan membawa orang yang belum Islam masuknya, pahalanya lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Sebab itu kita mesti belajar bahawa apa yang kita suka, tapi kita tinggalkan tempat itu demi perjuangan yang lebih besar. Kerana Mekah itu pahala untuk kita, yang kita semayang. Bagaimana pula kebaikan yang kita boleh bawa kepada orang lain. Sebab itu kalau kita lihat, hijrah Nabi itu bukan lari daripada perjuangan. Kita sedang membuat persiapan untuk perjuangan yang lebih mencabar pada masa akan datang. InsyaAllah, bila kita sampai ke Madinah, kita akan bawa satu sejarah lagi yang kita boleh manfaatkan untuk perjuangan kita yang berterusan. Kalau Mekah tidak bawa perubahan pada kita, mudah-mudahan Madinah bawa perubahan. Kalau Mekah dan Madinah tidak bawa perubahan pada kita, artinya kita telah gagal. Umrah kita dah gagal, haji kita dah gagal. Kerana sepatutnya ibadat ini membawa kenangan, membawa macam-macam kebaikan dan manfaat bagi orang yang beriman dan yang berilmu Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah saudara-saudari muslimin dan muslimat, saya mula-mula datang ke negara ini bukan niat nak duduk Mekah. Saya memang mempunyai niat nak duduk di Madinah. Kerana keistimewaan Madinah itu agak unik sikit. Segi tempat, keberkatannya lebih di Mekah. Segi orangnya, kelebihannya banyak di Madinah. Sebab itu Madinah ada orang Ansar. Mekah tak ada. Mekah itu muhajirin semua. Dan apabila saya baca sejarah, sebelum saya datang ke Madinah tahun 70-an, saya telah membaca sejarah bagaimana Nabi dan sahabat hijrah ke Madinah dan semangat orang Madinah, orang Ansar menyambut kedatangan Nabi dan sahabat. Mereka begitu sayang kepada Nabi dan sayang kepada orang-orang datang dari Mekah. Sehingga mereka sanggup, kalau yang ada lebih satu orang isteri, sanggup tawarkan istrinya pada saudaranya dari Mekah yang sudah tinggalkan keluarga masing-masing, tinggalkan harta dan semua benda yang ada di Mekah kerana agama, kerana Islam. Maka saya lihat semangat orang Madinah itu, kasih sayang mereka terhadap Nabi sangat istimewa. Sanggup mereka korbankan kalau ada tanah, mereka akan hadiahkan tanah pada Nabi atau sahabat-sahabat datang daripada Mekah. Sehingga kalau mereka ada ternakan, sebahagian ternakan mereka akan beri kepada orang daripada Mekah. Begitulah kasih sayang orang Ansar kepada Nabi dan juga para sahabat Nabi. Itu menyebabkan saya suka datang ke Madinah, tengok, nak rasa ya, ukhuwah yang begitu unik yang ada ke dalam orang-orang di Madinah. Tapi memang kalau kita lihat, sebab itu Rasulullah pilih untuk wafat di Madinah. Walaupun selepas Fathul Mekah, dia boleh kekal di Mekah, tapi dia tidak pilih untuk duduk di Mekah. Dia pilih untuk balik ke Madinah bersama orang Ansar dan wafat di Madinah. Allahu Akbar. Jadi memang Madinah ini, bila kita baca sejarah, dia akan memberi macam-macam ya, manfaat pada kita. Sampai hari ini kalau kita banding orang Mekah, orang Madinah sangat berlainan. Di mana saya sebut Mekah itu segi tempat dia lebih banyak keberkatan. Segi orangnya tidak. Orang Madinah lah lebih banyak kebaikannya, walaupun tempat dia tidak sekeberkatan macam Mekah Al-Mukarramah.
Kerana orang-orang Madinah ada keistimewaannya. Sebab itu digelarkan oleh Allah sebagai Ansarullah. Sesiapa yang ada Madinah dulu dianggap mereka itu senantiasa bersedia untuk membantu dakwah Islamiah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab itu Madinah itu adalah daulah Islamiah yang pertama. Bukan Mekah. Mekah Rasulullah terpaksa hijrah, tinggalkan Mekah. Tapi bila sampai Madinah, Allah takdirkan suasana Madinah telah berubah. Sehingga Rasulullah dapat mempersaudarakan saudara yang datang dari luar dan orang dalam. Dan di antara ahli Madinah yang selalu bergaduh. Akhirnya Allah bagi kekuatan, kemuliaan pada Nabi dan umat Islam mulai dari Madinah. Sehingga Rasulullah SAW telah buat persiapan untuk kembali ke Mekah dan Fathul Mekah berlaku. Apa juga berlaku, strategi perjuangan Islam rupa-rupanya bermula dari Madinah. Saya selalu pesan pada kawan-kawan saya waktu saya melawat mereka di Madinah. Perjuangan dakwah Islamiah, perjuangan segi kepimpinan bermula daripada Madinah. Itu daulah Islamiah yang pertama. Jadi mudah-mudahan kita umat Islam, student-student dari Madinah yang saya selalu nasihat, jangan hanya belajar di situ kemudian tidak ada niat nak berdakwah. Mesti ada persiapan untuk pulang ke tanah air masing-masing dan membawa mesej Islam sebagai rahmatul lil alamin. Kita wajib teruskan perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Itulah harapan saya kepada sesiapa yang masih duduk di Madinah sebagai student, supaya mereka bersiap sedia untuk bawa Islam keluar. Tidak hanya duduk saja di Madinah. Kerana Rasulullah SAW dan banyak sahabat, kalau kita lihat, banyak yang mati di luar Madinah kerana dakwah Islam. Semoga Allah SWT beri kejayaan pada kita semua. Supaya penghijraan ini secara fizikal, mental dan spiritual itu boleh membawa kejayaan kepada kita semua di dunia sampai di akhirat. Begitulah peringatan saya kepada saudara-saudari, bila nak ke Madinah, cuba baca sedikit sejarah Madinah. Bagaimana Islam ataupun Darul Islam mula-mula sabitkan, dimulakan oleh Nabi Muhammad SAW sewaktu di Madinah. Alhamdulillah para saudara-saudari yang beriman, khususnya wanita. Kita tahu Ramadan Al-Mubarak semakin dekat. Banyak ujian Allah. Antara laki dan perempuan, ujian terhadap wanita lebih banyak. Saya yakin wanita semua dah bersedia untuk menyambut Ramadan pada tahun ini. Tetapi kadang-kadang kita rasa terkilat. Tiba-tiba datangnya keuzuran, tak dapat kita sempurnakan Ramadan kita. Itu takdir Allah. Kelebihan wanita dalam beribadat dengan lelaki ada beza. Contohnya kalau lelaki mau dapat pahala jihad fisabilillah, dia kena masuk dalam peperangan, medan perang. Perempuan cukup dengan haji, contoh. Haji itu satu jihad yang sangat besar bagi wanita. Walaupun kenapa? Kerana kadang datang keuzuran dia tak dapat menyempurnakan ibadat. Tapi bezanya antara Ramadan dengan haji. Haji ni kalau datang uzur, yang tak boleh hanya tawaf. Wukuf Arafah boleh, Mina, Muzdalifah, sa'i semua boleh, hanya tawaf. Tapi bila datang bulan Ramadan, tak boleh puasa terus. InsyaAllah Allah mudahkan kamu supaya kamu dapat qadah balik selepas itu. Kita hanya buat apa yang telah Allah takdirkan. Jangan kita susah hati. Tapi saudari-saudari boleh banyak doa supaya Allah mudahkan kamu sepanjang Ramadan itu tidak datang haid. Itu Allah Maha berkuasa. Tapi kalau takdirnya, saya bagi contoh, Fatimah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang pernah minta Rasulullah SAW ayahnya doakan supaya dia tak tinggalkan solat. Contohnya masalah solat pula. Dia tak mau tinggalkan solat walaupun satu waktu. Lalu dikabulkan. Kalau datang haid, contohnya dia datang haid lepas subuh. Sebelum habis zuhur, haidnya habis. Terusnya dia boleh sembahyang zuhur dan terus kepada waktu yang lain. Kalau dia datang pula haid, katalah lepas zuhur, sebelum habis waktu asar, haidnya akan berhenti. Jadi masing-masing ada kelebihan. Dia tak tinggal walaupun satu waktu. Jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh doa supaya Allah mudah. Tapi kalau Allah takdirkan, kita kena terima takdir. Jangan pula kita pandai-pandai. Allah uzur bagaimana, itu ada kelebihannya. Kesabaran kita dia akan diganjari oleh Allah. Kerana kita kalau nak qada di luar Ramadan lagi berat, tak kita sanggup. Jadi jangan susah hati. Yang pentingnya kita wanita terima hakikat apa yang Allah takdirkan atas kita. Dan jangan lupa untuk rujuk pada surah Ahzab yang
Pernah seorang isteri Nabi tanya Nabi tentang kedudukan wanita. Kenapa wanita ini macam ketinggalan selalu? Macam ada banyak benda-benda itu, wanita itu tidak sama dengan lelaki. Lalu turun ayat innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabirat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was shaimin was shaimat ila akhir. Yang mana ayat ini Allah memberitahu pada Nabi supaya Rasulullah beritahu pada umatnya laki dan perempuan. Di sisi Allah, pahalanya kita semua akan dapat sama. Tidak ada yang berkurangan. Dan kadang-kadang wanita dapat kelebihan lagi. Kerana mereka punya fitrah berbeza dengan kita. Jadi walaupun saya rasa kadang-kadang wanita akan terasa, dia tak dapat sempurnakan ya umrahnya ataupun puasanya. Jangan susah. Ada kelebihan yang Allah beri pada kita. Contohnya kelebihan wanita, walaupun kita tidak mampu puasa kerana keuzuran, tapi kita yang siapkan untuk sahur dan juga iftar pada keluarga, kita sudah dapat pahala. Kemudahan kita buat itu, pahala orang tadi berpuasa juga kita dapat pahala. Besar pahala. Umumnya wanita yang buat persiapan. Lelaki semua nak tunggu saya nak makan. Sampai nak sahur pun wanita yang dalam uzum, kita bangun untuk siapkan sahur. Itu kelebihan-kelebihan kamu yang tidak ada kepada lelaki. Sehingga pahala-pahala yang lelaki itu dapat kepada kamu juga. Just do your level best. Yang penting kita mesti ada niat nak puasa. Dan kalau dah takdir, jangan lupa kita qada. Jangan fikir puasa sunat dulu. Kerana Nabi bersabda, innallaha la yaqbalu tatawwa'an hatta tu'addi faridah. Allah tak akan terima ibadat-ibadat sunat kalau yang wajib belum disempurnakan. Jadi kalau kita dah tak dapat puasa Ramadan yang penuh, selepas itu cepat kita qada puasa yang kita tinggal. Jangan fikir puasa sunat lagi. Jangan pula gabung pandai-pandai. Semua orang dia kata, saya nak niat gabung puasa 6 Syawal dengan qada. Tak boleh. Nabi dah beritahu adabnya, man shoma Ramadan thumma atba'u sittan min Syawal kasawmidah. Siapa yang dah habis Ramadan penuh 1 bulan, kemudian dapat dia ikuti 6 hari bulan Syawal macam dia puasa selama 1 tahun. Kerana likulli hasanah asyru amsalihah. Allah beritahu setiap kebaikan yang kita buat di Ta'ala pahalanya 10 kali ganda. 30 hari Ramadan atau 29 campur 6, maka 1 tahun. Menurut kiraan Islam. Tapi jangan lupa, mana yang kita wajib qada tu. Takdirnya kita tak boleh qada. Allah bagi laluan lagi. Tebuslah fidyah secepat mungkin sebelum puasa tahun akan datang. Kerana puasa ini adalah ibadat tahunan. Jangan sengaja kita tangguhkan sampai pada beberapa tahun akan datang. Kita kena clear pada tahun itu juga. Boleh qada afdalnya. Tak boleh cepat-cepat tebus dengan bayar fidyah. Jadi saudara-saudari, khususnya saudari, mudah-mudahan Allah mudahkan ibadat kita pada masa akan datang. Dan Allah terima segala pengorbanan kaum jemaah muslimat. Begitulah nasihat ringkas kami. Nobody can say that I know that person very well until they experience traveling with them for 3 days. Because that 3 days will expose the person's personality, character. Qalbi